Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Allah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita dengan sukacita menghadap Tuhan, beribadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah kita masing-masing mati lampu, dan ketika kita melihat di dalam kegelapan, tentu itu bukan suatu hal yang nyaman buat kita, bahkan itu tidak mengenakan bagi setiap kita. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kegelapan. Tentu ketika Allah bekerja di dalam kegelapan, ada satu cara bagaimana Allah menyatakan itu kepada kita. Cara itu adalah cara yang luar biasa. Cara yang di luar pikiran kita dan akan membuat kita takjub kepada cara Allah. Mari kita sama-sama datang menyembah dan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bersama umat percaya di segala tempat, mari kita mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kepada Allah yang penuh kasih, kepada Allah yang penuh kuasa, kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini, membawa rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena pada hari ini kami sama-sama dengan keluarga kami datang boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sama-sama boleh menyembah Tuhan. Terima kasih untuk hari yang telah Engkau jadikan bagi setiap kami. Tuhan, sungguh kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia kepada setiap kami. Dan bahkan ketika kami berjalan di dalam lembah kekelaman, bahkan ketika kami bergumul begitu berat, Engkau selalu berserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami ingin datang kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami. Layakkan setiap kami agar kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, apapun segala pergumulan kami, Tuhan Engkau mengerti setiap kami. Engkau mendengar seru doa kami. Bahkan pergumulan yang terberat sekalipun, baik itu mungkin pergumulan mengenai keuangan, keluarga, studi, pekerjaan, atau apapun ya Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan di depan salib-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami sungguh-sungguh di dalam hati kami
supaya kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati setiap rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah, kita angkat hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah habis, dan kita tidak mampu mengucapkannya dan merangkaikannya selain rasa syukur kita kepadanya. Banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
hatinya bersama dengan Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia. Bersama-sama mensyukuri untuk kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Keajaiban kasih-Nya nyata bagi setiap kita, karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, yang memegang seluruh hidup kita. Mari bersama-sama, saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan merayakan keajaiban Tuhan yang tidak pernah terbayang dalam hidup kita, tapi nyata Dia nyatakan bagi setiap kita. Apa yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan
agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mulia dan ajaib. Tiba saatnya kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kalau kita sudah merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita, biarlah kesempatan minggu ini Dia berbicara kepada setiap kita. Segala sesuatu yang Dia ciptakan adalah baik adanya bagi kita. Kita naikkan pujian ini. 改天比地主，你已决定了，我生命在你掌控中，在你计划之中，上帝，你为我预备美好的计划，我的道路与未来都充满着希望，决然美好，决然美好，你在我生命中为我所做的一切，决然美好，真的非常美好。你使得我的生命有意义。看天比地主，你决定了，我生命在你掌控中，在你计划之中，上帝。你为我预备美好的计划，我的道路与未来都充满着希望，虽然美好，虽然美好，你在我生命中为我所做的一切，虽然美好，真的非常美
然美好，你使得我的生命有意义。Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berharga. Sekali lagi katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，主日平安。 Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kemurahannya, kita semua bisa beribadah kembali di rumah masing-masing. 感谢主，因为他的怜悯，他的美善啊，我们还可以来到主前敬拜他。 Tidak terasa hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Februari. 不知不觉呢，这个礼拜是在我们2月份的最后一个礼拜。 Mari kita bersama tunduk kepala sebelum kita membaca firman Tuhan. 首先呢，我们先低头一起祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau selalu menolong dan menyertai setiap kami. 主啊，我们献上感谢，因为你依然的与我们同在。 Hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan kami datang kepada Tuhan. 今天呢，又再一次，你给我们机会来到你的面前。 Di tengah-tengah pandemi yang masih belum selesai, kami boleh berbakti kepada Tuhan. 还没结束的疫情呢，我们还可以来到你的面前敬拜， Bersama dengan keluarga kami masing-masing. 和我们一家人一起敬拜你。 Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan. 主啊，求你祝福我们的敬拜， Pakai kedua hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk setiap kami. 求你使用你这2位仆人成为我们祝福的管道。 Biarlah firman yang disampaikan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan sendiri. 但愿所传的正道是照着你的心意。 Jangan biarkan keterbatasan kedua hamba-Mu ini menghalangi berkat Tuhan yang ingin Engkau sampaikan. 不，因为你这2位仆人的软弱呢，拦阻了你要赐给我们的福分。 Menyerahkan waktu sepenuhnya di depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. 我们把以下的时间交托仰望在你的 Di 手里。 dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. 我们献上感谢，祈求奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tema khotbah kita adalah Allah bekerja dalam kegelapan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们今天正道的主题就是神在黑暗中动工。 Minggu lalu penginjil Teddy sudah menyampaikan bagian yang pertama. 上个礼拜呢，黄传道已经解释了第一部分。 Hari ini akan disampaikan bagian kedua. 今天呢，我们要进入第2部分。 Bahan yang ada adalah Keluaran pasal yang ketiga. 经文取自于出埃及记第3章。 Tetapi saya ingin membacakannya
pada hari ini adalah di ayat 7, 8, dan 9. 但是今天早上呢，我要跟大家分享的只是在7、8和第9节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia lebih dahulu. 首先以印尼文念。 Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 第7节，圣经如此说：耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受毒弓的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人也怎样欺压他们。 Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 凡读主的话语并思想，遵行在他日常生活里的，必为有福的人。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 真的，亲爱的弟兄姐妹们， apa yang kita rasakan selama pandemi yang sudah berjalan hampir 12 bulan ini? 疫情已经进行了大概12月了哈，在12个月里面，我们感受到是如何呢？ Awal-awal kita semua pasti merasakan kondisi yang sulit, 一开始的时候，我们确定觉得很困难， berdampak kepada berbagai aspek kehidupan kita. 影响到我们的生活各个方面。 Salah satunya berkaitan dengan mental kita. 其中这一呢，就是与我们的精神有关， Karena hampir semua orang merasa terisolasi, 因为每一个人都感觉到被隔离了。 sehingga mengalami stres karena sebagian besar waktunya dihabiskan hanya di rumah saja. 然后他们受到压力，天天就是在家里而已。 Bahkan anak-anak turut merasakan dampak tersebut. 孩子们也受到这影响， Lantaran mereka harus belajar dari rumah dan kegiatan bermain dengan teman otomatis dibatasi juga. 因为他们必须从家里上课，然后跟朋友们玩呢，也是受到限制了。 Tapi saudaraku, setelah melewati satu masa yang sulit, 但是经过了这一段困难的时间， ternyata ada beberapa hal yang tidak terduga. 原来发生了几件呢我们没有意料到的事。 Studi yang diterbitkan oleh British Journal of Psychiatry ini melibatkan 385 pengasuh 接着英国精神病学的研究呢，它的杂志研究出来说，就是照这385个人的回应， mereka dari Inggris dan Portugal 是从英国和葡萄牙 sebagai responden. 成为一个回应者。 Saudara, ternyata penelitian ini mengidentifikasi ada 4 hal yang bagus. 从这个调查呢，发现了4件挺不错的事情。 Jadi kalau kita merasa banyak hal tidak baik, ternyata ada hal yang bagus. 如果我们觉得在这疫情呢发生的都是不好的事，其实还有一些是挺好的、不错的事。 Khususnya berkaitan dengan relasi di rumah masing-masing. 特别呢，就是说家庭里面的关系。 Saudara, dengan kehidupan yang dipaksa melambat, 接着这样的情况，把我们生命的速度缓慢了。 20% responden mengaku mendapat kesempatan untuk melihat kembali
nilai-nilai pribadinya. 20%的回应者他说，他们就是没办法，就是要回头看一下，审视一下他们个人的生活是如何的。 Jadi kalau selama ini terlalu sibuk, tidak sempat mengevaluasi kondisi dirinya, 如果一路来他们都是很忙，没有时间来审查自己的人生， sekarang bisa menilai mana yang penting di dalam kehidupannya. 现在呢就可以开始思想了，是哪一个是重要还是次要的？ Sebagian yang lain mengaku hidupnya lebih sehat dan stresnya berkurang. 然后有一些说，他的生活更健康了，压力也减少了。 Mungkin ada kaitannya dengan kesempatan berelasi secara spiritual dengan lebih baik. 有可能就是他们在灵命里面有增长。 Bagian yang lain mengungkapkan pandemi telah mengarahkan dirinya untuk menemukan peluang yang baru. 然后其他的呢，就是说他们既然可以发现到还有很多的机会。 Dan yang terakhir, saudara, 最后的 ada responden yang mempunyai anak merasa bahwa dengan adanya pandemi, maka ada semacam keseimbangan kehidupan yang lebih baik. 然后最后的就是借着疫情呢，他们看到比较有更好的平衡点。 Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们来想想一下， kalau pandemi yang sebetulnya baru beberapa bulan 这疫情呢才发生大概12个月左右， bisa menolong dan mengarahkan banyak orang untuk sesuatu yang baru, 可以帮助我们引导我们往那个新的方向。 maka kita juga akan melihat bagaimana kehidupan orang Israel 我们可以来看看一下以色列人的生活是如何的， mirip dengan kondisi saat ini, 他们的生活呢的情况跟我们现在的情况有点相似， tetapi kondisinya lebih dahsyat 但是他们的比较糟， karena mereka bukan mengalami pandemi, 因为 saudara-saudara, 他们所面对的不是疫情， tapi mereka mengalami perbudakan. 但是因为他们是被掳掠了， Dan perbudakan bukan belasan bulan. 他们被掳掠成为奴仆，不是算几个月的。 Sejarah menuliskan mereka orang Israel mengalami perbudakan lebih dari 300 tahun. 以色列历史呢记载说，他们是被掳掠大概400年， Masa yang cukup panjang dan mengenaskan. 这个时间是挺长的，也是很凄惨的。 Hidup sebagai budak yang tidak pernah punya hak, hanya tahu menjalankan kewajiban-kewajiban belaka. 成为奴隶呢，他们是没有那个权利的，有的只是义务而已。 Itu sebabnya saudaraku, waktu 400 tahun itu menjadi waktu yang panjang. 因此呢，这400年成为一段很长的时间，对以色列来讲， Seolah-olah di waktu itu tidak ada tindakan Tuhan atas umatnya ini. 好像那时候呢，神没有对以色列人动工什么， Boleh dikatakan itu adalah bagian kegelapan dari sejarah orang Israel. 可以来，换句话来说，我们可以说，这就是以色列人所面对最黑暗的时刻， Tidak ada sesuatu yang diharapkan. 好像没有希望了，盼望了。 Apakah demikian? Apakah itu yang benar? 是否是这样子吗？是否这是正确的吗？ Apakah memang Tuhan tidak mendengarkan? 是否真的神没有听到他们的呼求？ Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 所以呢，亲爱的弟兄姐妹们， ternyata tidak demikian. 原来呢，事实不是如此。 Di bagian ayat yang kita baca tadi 刚才我们所读 menegaskan, 的经文强调了， Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. 我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了， Aku telah mendengar seruan. 我已经听见了。 Itu bisa diartikan tangisan bahkan jeritan 听见了什么？他们的哀声， yang disebabkan oleh pengerah. Pengerah itu adalah mandor. 就是因为毒弓的辖制， Aku mengetahui penderitaan. 我知道他们的困苦。 Orang Israel itu menderita oleh karena penindasan-penindasan. 以色列人他们很受苦，因为一些欺压到他们的身上。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ayat yang ke-7 itu dikatakan Tuhan. 在第7节说到耶和华，
dia menggunakan istilah Yahweh. 在这里记载是雅伟还是耶和华？ Itu adalah istilah yang paling kuat kalau Tuhan ingin berfirman dengan ketegasan yang besar. 如果神要说话的时候呢，就是很大的强调性，用的就是耶和华的名字。 Saudara, kadang kalau kita membandingkan kehidupan kita sebagai orang percaya, 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们要以信徒的生活来做比较， kita mungkin juga akan menemukan ada saat-saat di mana Tuhan izinkan kita masuk di dalam situasi yang tidak mudah. 可能我们会发现神允许我们进入一些不合意的情况， Situasi yang sulit. 这个情况很困难， Bahkan 很艰难。 Kalau kita membaca Mazmur 23 misalnya, 何况当我们读在诗篇的13篇的时候， dikatakan kadang kita bisa berjalan di lembah maut 有时候我们会行在死荫幽谷， yang menggambarkan situasi yang tidak mudah. 就是描绘出一个很艰难的情况， Atau misalnya pengalaman Daniel. 或者但以理的经验。 Pada saat suatu kali dia ditangkap dengan tuduhan tertentu, dia dimasukkan ke lubang singa. 就是有一次呢，他就是被陷害，然后把他丢在那个狮子的坑里面。 Saya percaya Daniel saat itu pasti tidak punya pikiran apapun, saudara. 我相信那时刻的但以理都没有什么想法， Dimasukkan ke dalam lubang singa yang sengaja memang tidak diberi makan. 就是故意丢去那个还没有喂吃的狮子，丢进去里面。 Tapi apa yang terjadi, saudara? 但是我们看到什么事发生？ Kalau Tuhan menolong, maka dengan mudah mulut singa itu ditutup oleh Dia. 如果上帝要帮助我们呢，就堵住了那个狮子的口了。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 所以呢，亲爱的弟兄姐妹们， situasi-situasi yang sulit yang kita alami 我们所面对很艰难的困苦的时候呢， seringkali menjadi bagian yang penting untuk membentuk kita 也 masing-masing. 是成为塑造我们很重要的时刻。 Lalu pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini, 今天我们所要回答的问题呢， apakah kita pernah berpikir bahwa di dalam kesulitan itu sebetulnya Tuhan tidak melakukan apa-apa? 是否我们曾经有想过，在我们面对很困难的时候，上帝在那边沉默而已？ Di dalam masa sulit itu apakah Tuhan tidak berdaya sebetulnya? 是否我们在很困难的时候呢，神是在无能为力的情况？ Jelas tidak demikian, 确定不是 saudara. 这样。 Allah tetap bekerja. 我们的神依然动工， Allah tetap melakukan sesuatu. 他依然动工， Karena dia yang memegang sejarah dari awal sampai akhirnya. 因为从起初到结束都是有神在掌权里面， Tidak ada sesuatu yang di luar pengaturan Allah sendiri. 没有在神的掌控之外的。 Lalu Allah seperti apa yang bekerja di dalam kegelapan itu? 然后在黑暗中动工的神是如何的神呢？ Terpikir oleh saya adalah bagaimana pengalaman Elia. 在我想象里面，我想起以利亚的经验。 Pada saat selesai dia melawan begitu banyak nabi Baal. 当他面对很多巴黎的那个偶像的时候呢， Tiba-tiba dia merasa ada perasaan takut yang luar biasa. 然后他心里就是很害怕， Dia kemudian meninggalkan tempat itu. 他离开了那个地方， Dia ingin pergi ke tempat yang sunyi. 他想要去一个安静的地方， Sampai satu tempat di mana Tuhan pimpin Elia. 然后神引导以利亚到哪一个地方去了？ Saudara, pasti Elia ingin sebagai nabinya bertemu dengan Tuhan yang perkasa. 确定那以利亚就是神的先知呢，他会面对面见到神， Sebagai orangnya Allah, dia ingin melihat keperkasaan Allah. 成为神的仆人呢，他有看到神的伟大。 Tetapi di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 itu dicatat. 但是在那个列王记上19章记载， Pada saat ada gempa, ada api, 当时有地震，有火烈， tidak ada Tuhan. 但是没有神在里面。 Kemudian setelah itu dikatakan, 然后之后那里面记载着， datanglah bunyi sepoi-sepoi angin basah. 有
微小的声音， Tuhan hadir. 神临在。 Saudara, Tuhan tidak perlu menunjukkan keperkasaannya dengan sesuai dengan konsep manusia. 神呢，不用显现他自己是照着人的概念显现出来的。 Kehadirannya tidak perlu selalu dibarengi, selalu disertai dengan hal-hal yang dahsyat. 他的临在呢，不需要他的临在显现呢，不需要接着一些很伟大、很奇妙的那个事件。 Tetapi Tuhan itu selalu hadir, 但 saudara-saudara. 是我们必须要相信，神不断的与我们同在。 Di dalam kegelapan, kesulitan kehidupan kita, Dia selalu hadir. 在我们生活里面的黑暗、的困难、的艰难呢，神依然存在。 Itu sebabnya di dalam pengalaman Musa, 所以就这摩西的经验， pada saat dia sedang berjalan-jalan menggembalakan kambing domba mertuanya 当他在牧养他岳父的那个羊的时候呢， di tempat yang sebetulnya sangat biasa, saudara-saudara, 其实那个地方是很平常的， yaitu di semak duri. 就是在荆棘里面， Semak duri itu di depan dia tiba-tiba seperti menyala, terbakar. 然后他前面的荆棘突然间好像着火了， Tetapi heran, 但是很奇 seperti 怪， menyala tetapi tidak ada api. 有看到火焰，但是没有被烧起来。 Jadi pada saat Musa melihat itu lebih dekat, 然后摩西走来更近的去看， tiba-tiba berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, 然后突然间呢，耶和华在荆棘燃烧的荆棘说话了， memanggil namanya Musa, Musa. 神呼叫说：“摩西，摩西。” Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内，亲爱弟兄姐妹们， kehadiran Allah itu bisa di mana saja. 神的临在在何处都可以的， Bahkan di semua tempat Allah hadir. 在每个地方都有神临在。 Karena Allah itu bukan Allah yang physically, yang fisik, 因为我们的神不是以肉体看到的， tetapi dia adalah roh. 但是他是灵， Sehingga Allah itu dikatakan maha hadir. 所以我们说我们的神是无所不在的神。 Jadi pada saat kita tidak melihat dia, 所以当我们不能看到他， pada saat kita di dalam kesulitan yang begitu berat, 当我们受到很重的压力、很困苦的时候， bahkan seperti yang dicontohkan oleh Alkitab, 400 tahun orang Israel menderita. 如同圣经里面记载的，以色列人要受到400年的困苦， Apakah itu Allah tidak hadir? 是否那时候神没有临在他们当中吗？ Pada saat saudara dan saya ada di dalam kesulitan saat ini, 当你和我现在面对困难的时候， pada saat saudara dan saya merasa tidak menemukan jalan keluar, 当你和我觉得找不到出路的时候， apakah Allah tidak hadir? 是否神没有临在吗？ Saudara, Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. 神有在我们的生活里面。 Kalau dia bisa hadir di semak berduri itu, 如果神能在荆棘里面显现， dia pasti bisa hadir dan memang hadir di dalam kehidupan kita sekarang ini. 确定神也是有在我们的生活中。 Sehingga kita tidak boleh ragu untuk percaya dan berharap selalu kepada Tuhan. 所以呢，我们不能再怀疑神了，我们必须要相信他，仰望他。 Yang kedua, Bapak Ibu 然后 Saudara, 第二点的 Allah apa yang tetap bekerja di dalam kegelapan? 是如何的神在黑暗中动工的呢？ Adalah Allah yang Maha Kudus. 是圣洁的神。 Saudara, kehadirannya di mana saja itu akan menguduskan tempat itu dan seketika itu juga. 神的临在呢，就把他所在的地方变为圣了。 Di ayat yang baru saja kita baca, pada saat Musa mendekati tempat itu, 刚才我们所读的经文，当摩西要靠近那个地方的时候呢， semak belukar yang seperti terbakar tetapi tidak ada api. 就是被燃烧的荆棘，但是没有被烧毁的荆棘。 Tuhan mengatakan, tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. 神向摩西说：“你要把脚上的鞋脱下来，因为这是圣地。 Ayat yang kelima saya bacakan tepatnya. ”我为大家念。 Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu
dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat kudus. 神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。” Bukan suatu tempat tertentu menjadi tempat yang kudus, saudara-saudara. 不是说某个地方才是圣地， Tetapi tempat di mana Tuhan ada, itulah tempat yang kudus. 但是有神在的地方就是圣地。 Amerika Serikat itu punya pesawat terbang khusus presiden. 美国呢，他们有一个飞机就是特别为总统设备的， Disebut dengan Air Force One. 叫做空军1号。 Kalau dia terbang, 如果他飞的时候呢， dia bilang ini adalah Air Force One. 他就会说空军1号。 Maka semua tempat harus bersedia menerima kehadirannya. 然后每一个机场、每一个地方必须要接受他们的飞机， Apakah karena pesawat itu, saudara? 是不是因为这个飞机的原因， Sehingga semua harus menerima? 是每一个地方必须要接受？ Bukan, saudara. 不是， Tetapi karena di dalamnya itu ada Presiden Amerika Serikat. 但是因为这架飞机有总统乘在里面， Bahkan kalau suatu hari 如果有一天 pesawatnya rusak, 那架飞机坏了， maka dia harus ganti pesawat yang lain. 他要换另外一架飞机， Maka pesawat yang ditumpangi itu tetap namanya adalah Air Force One. 他会另外那架飞机的名称呢，也是叫做空军1号。 Konsep seperti ini mengkopi daripada yang Tuhan kerjakan. 这个概念呢，就是从神所学的概念学习的。 Tempat itu menjadi kudus, menjadi milik Allah pada saat Tuhan hadir di situ. 这个地方成为圣地，就是当有神临在那边。 Saudara dan saya menjadi anak Allah oleh karena kita percaya kepada Kristus, oleh karena Kristus hadir di dalam kehidupan kita. 我们呢成为是基督的儿女，因为我们就是相信他，基督也有临在我们的生活里面。 Itu sebabnya penting sekali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 因此呢，成为相信的人非常重要。 Untuk menyadari bahwa hidupmu dan hidup saya adalah milik Kristus yang harus selalu diistimewakan karena Tuhan ada di sana. 就是要记得你和我都是神的儿女，我们得到特权了，所以我们的生活呢也是要遵行主的旨意，要把神优先。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 主 Tuhan, 的亲爱的弟兄姐妹们， Allah apa yang bekerja di dalam kegelapan? 是如何的神在黑暗中动工的呢？ Adalah Allah yang berpribadi, yang artinya berbuat bagi umatnya. 就是有位格的神，为他的子民动工的神。 Ayat pasal 3 ayat 14 dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. 40节说，神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说，那自有的打发我到你们这里来。” Saudara, istilah aku adalah aku 这句话说：“我是自有永有的。” sebetulnya diartikan atau diterjemahkan oleh para ahli dengan aku akan hadir dengan berbuat. 几位的解经家他是这样子翻译说：“我会临在并动工。” Artinya kehadiran Tuhan Allah bagi Israel bukan seperti kehadiran barang yang mati. 就是说，神在以色列人当中呢，不是像无生命的物体的显现， Seperti kursi, meja, 好像桌子椅子， melainkan suatu kehadiran di dalam perbuatannya. 但是神是借着他的作为显现出来。 Israel akan mengenal Tuhan Allah dari perbuatan-perbuatan atau karya-karya Tuhan Allah 以色列人可以认识到、知道到神呢，就借着神的作为， yang memang ditujukan kepada kepentingan orang 这一 Israel. 切作为呢，都是为了以色列人的益处。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 真的，亲爱的弟兄姐妹们， Allah kita adalah Allah yang berbuat untuk kita. 我们的神是我们动工的神。 Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita selalu diingatkan kalau saudara dan saya merasa frustasi, merasa sulit, merasa tidak mampu, kita diingatkan betapa Tuhan sudah berbuat di atas kayu salib. 因此呢，提醒了我们，当我们在绝望中，当觉得什么都不能做的时候呢，想起主耶稣已经在十字架上为我们而做的事。
Tidak ada Allah yang seperti itu. 没有任何一位神如同我们的神， Yang membuktikan perhatian kasihnya dengan menyerahkan diri di atas kayu salib. 他就是把他的爱，把他的关心证明在十字架上了。 Allah adalah Allah yang berbuat. 我们的神是我们动工的神， Itu sebabnya orang Kristen, orang percaya Tuhan, dia juga harus mengerjakan sesuatu. 因此呢，信主的人必须也是要做一些事， Karena kita sudah menerima sesuatu yang begitu besar, yaitu kasih yang dicurahkan melalui salib itu 因 sendiri. 为我们已经领受了一个伟大的礼物，就是说借着主耶稣的宝血留在十字架上。 Sehingga kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memberikan kasih yang begitu besar, 主耶稣死在十字架上，为了赐给我们伟大的爱， maka pasti yang lainnya itu akan dengan mudah diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. 确定其他的呢，接着我们的需要，他会赐给我们。 Pada saat pandemi yang seperti ini, 在我们现在面对的疫情， ada saat-saat kita merasa begitu jenuh 有时候我们觉得很厌烦， oleh karena situasi yang sangat berbeda dari yang lalu. 因为现在的情况与以往的情况是很不同的。 Ingatlah bahwa Tuhan yang mengasihi kita pasti akan memampukan kehidupan kita masing-masing. 记得，神会给我们力量，让我们能度过这一切。 Allah apa yang bekerja di dalam kegelapan? 是如何的神啊，在黑暗中动工的？ Allah yang adalah satu-satunya yang akan menuntun kehidupan saudara dan 这是 saya. 唯一的真神，会引导你和我的生命。 Ayat 17 dari pasal 3 ini mengatakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 3章17节，我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶西布人的地去，就是到流奶与蜜之地。 Kalau membaca ujung ayat ini saudara, 如果我们读最后的这一节经文， sesuatu yang menjanjikan sekali. 就是给我们一个很美好的应许。 Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 要去哪一个地方？那是流奶与蜜之地的地方， Suatu tempat yang begitu menyenangkan. 是那么舒服、享受、很美好的地方。 Suatu tempat yang begitu menjanjikan. 然后说很觉得让我们很吸引我们的地 Yang 方。 kalau kita berjalan, kalau orang Israel berjalan menuju tempat itu, 就是当以色列人要往那个地方去的时候， pasti dengan penuh semangat. 确定他们很积极的在路上， Membayangkan hasil yang berlimpah itu. 他们会想到很丰盛的土产， Sama dengan kita saudara. 如同我们现在。 Kalau kita dijanjikan sesuatu yang luar biasa, 如果有人应允了我们什么事， kita sudah membayangkan, wah tempat itu begitu luar 我们 biasa. 可能会想象了啊，那个地方确定很特别， Kita sudah mimpi saudara. 我们开始做梦了 Kapan saya bisa ke sana? 啊，什么时候我可以抵达那个地方？ Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 但是亲爱的弟兄姐妹们， apa yang dijanjikan itu ternyata bukan sesuatu yang didapat begitu saja. 原来神给的应许呢，不是你白白就是这样子容易就得到的。 Saudara perhatikan di ayat 17 itu, 我们要去看第17节， menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan seterusnya. 在这里写到往迦南人、赫人、亚摩利人，还有其他的地方。 Saudara kalau membaca artikel, saudara mencari cerita, kisah tentang orang-orang ini saudara. 如果我们注意读关于这些人的那个资料呢， Maka saudara akan menemukan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak bermoral. Mereka menyembah berhala, bahkan tidak segan mengorbankan anak-anak. 我们就是发现这些人呢，他们是没有道德的人，拜偶像的，然后他们也是很轻松的献上就是把自己亲孩子献为祭， Seperti orang-orang di Sodom dan Gomora, 如同 saudara. 在索多玛和俄摩拉的人一样。 Jadi ini orang-orang yang begitu jahat, saudara. 所以这些人就是恶人， Begitu kejam. 他们是很恐怖的。 Artinya, saudara, Yesus orang Israel itu akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. 以色列人就是要面对的挑战是不容易的， Tantangan yang
begitu sulit saudara-saudara. 他要面对挑战真的很困难。 Tetapi puji Tuhan, 但是感谢主， karena Alkitab mencatat, 因为圣经记载了， ayat 17 ini dikatakan diawali aku akan menuntun. 在一开始说，我也说要将你们领出， Tempat itu begitu indah boleh engkau pegang. 那个地方很美好，你可以 Tetapi di 抓紧。 tengah-tengah itu ada kesulitan yang begitu luar biasa. 但是在路途当中呢，要面对的困难挺难的。 Saudara kalau ada kesempatan membaca Bilangan pasal 14. 如果有机会读一下那个民数记40章， Pada saat orang-orang Israel itu sedang ada di pinggir tanah Kanaan. 就是当以色列人他们有在迦南地的旁边， Setelah mereka menunggu 40 hari, utusan masuk ke daerah Kanaan. 当他们就是把他们的溃蛋派进去里面的时候呢， Apa yang terjadi, saudara? 我们看到是什么事发生了？ Dari 12 utusan itu, 他们派的12个试探， 10 orang mengatakan, 10个回来的这样子说， bahkan 12-nya mengatakan, 何况12个人都是这样说， tempatnya cantik. 他的地方很美好， Buktinya mereka membawa hasil itu. 他们可以带到很多的那个水果回来， Ada anggur, 有葡萄， ada buah-buah yang lain. 还有其他的水果， Ada banyak hasil pertanian yang begitu luar 还有 biasa. 很多的土产都是很难 Semuanya 得的。 sepakat tempat itu begitu berlimpah. 他们12个人都同意这个地方就是很丰盛的地方。 Tetapi yang 10, saudara, 然后还有10个人呢， mengatakan 10个人当中这样子说， tempat itu tidak mungkin kita ambil. 那个地方呢，我们不是可能会胜过的。 Orang yang di sana terlalu kuat, 那边的人都是很强大、很强盛的， bahkan badannya besar-besar. 他们的身体就是很高大。 Dikatakan kita ini seperti belalang. 我们这些人好像是蝗虫而已耶， Hanya 2 orang, 只有2个人， Kaleb dan Yosua yang mengatakan, 只有迦勒和约书亚说， memang itu tempat sulit untuk direbut. 对，那个地方真的很不容易可以 Tetapi 胜 kalau 过。 Tuhan sudah menuntun, 但是如果上帝引导我们， kita pasti akan mendapatkan. 我们确定会能得到。 Ya saudara, itu adalah sesuatu yang real terjadi. 这就是事实发生的。 Kehidupan kita hari ini juga demikian. 我们现在的生活也是如此 Kita。melihat ke depan tidak mudah, saudara. 我们知道往后的日子也不容易， Sebagian mengatakan bagaimana saya bisa melewati ini? 有一些在想说，我如何能度过呢？ Saya sepertinya tidak mungkin bisa. 我好像不可能能度过。 Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan, 但是今天主的话语教导 kalau 我们， kegelapan itu ada di depan kita. 就是那个黑暗有在我们的面前， Bahkan kesulitan itu melingkupi kehidupan 可 kita. 能艰难也是围绕着我们的生命。 Ingatlah Kristus yang sudah mati untuk kita. 我们的基督已经为我们而死的基督， Ingatlah kasih-Nya yang sudah dicurahkan kepada kita. 纪念他已经浇灌给我们的爱， Yang akan menuntun selangkah demi selangkah 他会引导 kehidupan 你 kita. 在你的生命里面一步又一步。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们， Allah tetap bekerja di dalam kegelapan apapun. 在任何的黑暗中，神还是动工的。 Saya waktu merenungkan bagian ini, saudara, 当我在思考这一段 saya 圣经 diingatkan 的 2 时候， janji Tuhan. 提醒我了神2个应 Yang 许。 pertama, saudara, 第一的， Roma 8:28. 罗马书8章28节， Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk kesulitanmu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 我们所发生、所面对一些事，神都在里面动工，为了让我们可以得到益处。 Jadi tidak ada bagian kehidupan kita yang tidak ada Allah bekerja di dalamnya. 所以在我们的生活里面，每一方面都有神在里面动工， Dan tidak ada di dalam kehidupan kita yang tidak mendatangkan manfaat kebaikan untuk kita. 然后在我们生活里面所发生的事呢，每一件都是对我们有益处的。 Allah bekerja begitu rupa untuk mendatangkan semua itu kebaikan bagi kita. 因为神在动工里面使万事互相效力，使这一切得到益处给我们。 Bagian yang kedua, 然后第2点的， 1 Korintus 10:13. 哥林多前书10章13节，
pencobaan atau ujian yang datang kepada kita 我们所面对的试探或者试验， tidak melampaui apa yang menjadi kemampuan saudara dan saya untuk 不 menanggung. 会超过你和我能所担当的。 Kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, kegelapan, 当我们面对困难的时候，艰难还是黑暗的时候， ingatlah tidak Tidak. ada sesuatu yang melampaui kemampuan kita masing-masing. 这些事没有任何一切是超过我们的力量，我们能担当的。 Ukuran yang diizinkan Allah itu tepat seperti saudara dan saya tanggung. 神许可我们面对的是照着我们的能力、我们的力量。 Dan itu pun saudara, 神已经衡量了。 kalimat terakhir mengatakan, 然后最后一句话说： pada saat engkau dicobai, engkau diuji, aku akan memberikan jalan keluar. 当你说试探或者试验的时候呢，我确定为你开出路。 Itu artinya dituntun saudara. 意思是说，神引导我们， Tuhan tidak meninggalkan 他 kita. 不离开我们。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Biarlah setiap kita boleh dengan penuh iman 但愿我们每一位可以借着信心， di tengah-tengah kesulitan itu yakin bahwa Tuhan itu memang ada bersama dengan kita. 在一切困难中，我们深信有神与我们同在。 Dengan iman bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. 借着信心，我们相信神不离开我们，不离弃我们。 Dengan iman bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita. 借着信心，我们相信在我们生活里面都有神与我们同在。 Sehingga di dalam setiap bagian kehidupan kita tidak ada Tuhan yang tidak hadir. 主在我们生活里面的每部分呢，都有神临在。 Sehingga di dalam situasi yang tidak jelas, 所以在一切很不清楚、很不确定的情况， di dalam situasi yang berat, 在很艰难的情况， Dia tetap bersama dengan kita di dalam keseharian kita. 神依然在我们的日常生活里与我们同在， Dia tetap akan menuntun seperti terhadap umat Israel. 如同神引导以色列人，神也是会引导我们， Supaya kita anak-anaknya terpelihara dengan baik. 确定我们成为他的儿女，得到保护、保 Sebab 守、看顾。 sekali lagi Dia mengasihi kita. 再一次，神是爱我们的。 Salib adalah bukti betapa dahsyatnya kasih Allah terhadap kita manusia yang berdosa. 十字架呢，就是证据神对我们何等大的爱。 Oleh karena itu, tetap jalani hidupmu dengan penuh syukur, 因此呢，我们要度过人生，接着感恩的心， penuh iman, 接着充满信心， karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita 因 semua. 为神是永远不离弃我们的。 Sebab Mazmur 139 ayat 16然后诗篇139篇 mengatakan dengan jelas, 很清楚的说， matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. 诗篇139篇16节，我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未读一日，你都写在你的册上了。 Tuhan akan mengawal awal dan sampai akhir kehidupan kita. 始到终呢，都有神与我们同在。 Dia akan selalu memastikan kita selalu baik dan terpelihara dengan 他 baik. 确定我们是在他的保守里面。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 愿主帮助我们每一位。 Mari kita berdoa bersama-sama. 我们一起低头祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 主，我们献上感谢， Karena Engkau Allah yang begitu luar 因 biasa. 为你是伟大的神， Yang tidak berhenti bekerja di dalam seluruh kehidupan kami ya 在 Tuhan. 我们生活里面，你不断的为我们动工。 Hari ini waktu kami bersama merenungkan bagian Keluaran pasal 3. 今天呢，当我们学习出埃及记第3章， Kami diingatkan 提醒了我们， betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan atas umat-Mu ya Tuhan. 你的作为在于你的子民身上呢，是何等的伟大。 Setelah melewati 400 tahun, 经过了400年， Engkau melepaskan umat-Mu dari tanah Mesir. 你已经让你的以色列人呢，可以离开埃及地， Engkau menuntun mereka 你 ya 引导他 Tuhan. 们。 Saat ini hidup kami juga demikian. 现在我们的人生也是如此， Kami membutuhkan
pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. 主啊，我们很需要你的保守。 Kalau 很需要 Engkau 你的 sudah 引导 menuntun orang Israel, Engkau pasti menuntun setiap 如 kami. 果你已经引导以色列人，确定你会引导我们。 Hari ini Tuhan, mungkin ada sebagian dari kami yang betul-betul kesulitan. 主啊，在我们当中呢，可能有一些真的遇到很大的困难， Bahkan ada orang-orang tertentu yang merasa tidak sanggup 何 lagi. 况可能有一些人觉得他真的无能为力了。 Tapi hari ini kami mohon belas kasihan 但是 Tuhan. 今天主，我们求你的怜悯， Berikanlah kekuatan-Mu ya Tuhan bagi mereka yang membutuhkan topangan yang khusus. 他们特别很需要你的扶持的主啊，赐给他们力量。 Bahkan kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sakit. 我们是为我们的父母家人在疾病当中的， Tuhan tolonglah mereka ya 求 Tuhan. 主医治他们， Di dalam kelemahan tubuh mereka tetap percaya dan harap kepada Tuhan. 在他们身体的软弱时，他们还是依然相信。 Di dalam kesakitan mereka tetap ingat kasih-Mu 在 di 他们 atas kayu 病 salib. 痛中，他们还是依然记得你的爱。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Sekali lagi menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. 再一次把你的信徒交托仰望在 Kami 你的手里。 sungguh tidak bisa bertemu secara fisik satu sama 我们 lain. 真的不能就是面对面以实体的可以见面， Tapi biarlah Engkau sendiri yang menolong mereka 但是求主帮助他们， dimanapun mereka berada saat 无论 ini. 他们在何处， Ada keluarga-keluarga yang berkumpul. 可能有一些就是在家里聚集， Tapi banyak juga yang satu orang yang tinggal sendiri ya 但是 Tuhan. 有一些可能就是独自一人住， Bahkan ada di kota-kota lain. 可能也是在另外的城市， Tuhan berkati 求主祝 semuanya. 福他们， Berikan kami kekuatan penghiburan 赐 dan 给我们力量、 penyertaan-Mu. 安慰，可以一直撑下去， Supaya jalan di depan kami dapat kami jalani dengan penuh semangat. 是往后的日子我们要以积极的心来面对。 Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus 我 Kristus. 们祷告，献上感恩，奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita semua. 主祝福我们每一位。Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita minggu ini kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Minggu ini kami menyerahkan persembahan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pakai persembahan kami sehingga kerajaan-Mu boleh semakin diperlebar dan pekerjaan-Mu semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita akan menaikkan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Widodo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah minggu ini
arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, ambil saat teduh dan ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.